Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Bicara RR. Anda bersama saya, Hafid Dawson. Untuk 1 jam ini, pada hari ini, 10 Jun 2021, saya akan menemani anda untuk topik-topik yang menarik untuk kita bincangkan berkaitan dengan diari dan rawat ataupun lebih sinonim Bicara DR pada malam ini. Selain daripada anda menonton di saluran berita RTM, anda juga boleh menonton melalui RTM Klik dan juga di Facebook Live Berita RTM, di mana anda boleh menggunakan ruang itu untuk mendapatkan persoalan. Baik, seperti biasa, menjadi rutin untuk kita kongsikan kepada anda perkembangan terkini jangkitan COVID-19. Masih lagi mencatatkan angka 4 digit, namun dalam keadaan terkawal. Ini disebabkan oleh Sekatan Pergerakan Penuh SPP yang dilangsungkan selama 14 hari. Tinggal 4 hari lagi sama ada ia disambung ataupun tidak, sama kita nantikan. Dan ini adalah kes hari ini, iaitu 5,671. Itu adalah angka semalam 6,000 lebih. Maka hari ini mencatatkan sedikit penurunan dan 8 kes import dilaporkan. Dan apa yang menarik perhatian kita semua adalah kes sembuh kebelakangan ini untuk 4 hari berturut-turut. Jumlah sembuh melebihi daripada jumlah yang mendapat jangkitan. Hari ini 7,325 dan peratusannya kembali meningkat sekitar 86%, dan juga kes aktif juga mula menunjukkan penurunan di bawah angka 80,000. Namun duka cita dimaklumkan kematian hari ini sebanyak 73 kes kematian, dan juga kalau kita dapat lihat daripada walaupun angka jangkitan ataupun kes aktif itu masih berlaku penurunan, namun mereka yang berada di ICU dan juga perlukan bantuan pernafasan masih lagi dalam angka yang cukup membimbangkan, dan difahamkan penggunaan katil ICU kini mencapai tahap 103%. Dan itu yang dapat lihat ketika ini adalah kes jangkitan di mana Selangor kekal menjadi negeri tertinggi mencatatkan kes yang tertinggi, menyumbang tertinggi dalam keseluruhan kes di seluruh negara. Dan Perlis mencatatkan kes yang paling rendah hari ini hanya 1 angka, dan juga di Putrajaya. Jadi ini adalah taburan kes masih lagi tinggi di setiap negeri. Maka Sekatan Pergerakan Penuh yang dilakukan ini adalah wajar untuk kita sama-sama putuskan. Dan kita bercakap berkenaan dengan perkara ini juga. Dan ini yang paling penting, hari ini juga setakat semalam ya, hampir 4 juta sudah pun menerima suntikan vaksin, sama ada dos pertama dan juga dos kedua. Sama-sama kita nantikan kerana data ini akan dikeluarkan pada tengah malam ini untuk kita lihat progres ataupun pergerakan vaksin yang telah diberikan, sama ada vaksin AstraZeneca, Pfizer ataupun Sinovac itu sendiri. Kesemua vaksin yang ada di Malaysia adalah vaksin yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Baik, saya menyentuh berkenaan dengan Sekatan Pergerakan Penuh. Kenapa saya menyebut perkara itu pentingnya untuk kita menguruskan emosi kita dalam tempoh ini. Dan kita pernah mendengar perkataan PKP buat pertama kalinya pada 18 Mac 2020. Sejak mendengar perkataan PKP itu, ramai yang mula-mula seronok dengar perkataan PKP kerana sama-sama kita ingin melawan pandemik COVID-19. Namun kebelakangan ini ada individu-individu tertentu tak boleh dengar pun perkataan PKP kerana boleh terbitkan rasa tekanan, emosi terganggu dan sebagainya disebabkan oleh pandemik yang menggila ketika ini. Baik, untuk kita bercakap berkenaan dengan bagaimana kita ingin mengurus emosi kita, bagaimana kita ingin lakukan, apakah formulanya, apakah bumbunya, ataupun kita kata sebagai apakah resepinya untuk kita mengurus emosi dalam keadaan baik. Bersama saya ketika ini, tetamu yang cukup tinggi lampai orangnya. Bersama dengan Puan Nur Suraya Muhammad, Ketua Unit Psikologi Kaunseling Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Okay, ini bukan kali pertama Puan berada di sini untuk kita bincangkan. Malam ini kita ingin santai saja untuk kita beri maklumat kepada anda. Kita perlu ceria. Yes. Untuk sebarkan perasaan ataupun rasa positif kepada semua dalam tempoh ini. Kalau dulu saya kongsikan ya doktor, Puan, doktor insya-Allah. Kita 18 Mac kita pertama kali dengar perkataan PKP. Namun saya lihat baru-baru ini warga maya berkongsi bahawa saya tak boleh dengar perkataan PKP, saya tak boleh dengar perkataan SOP, dia rasa tekanan, rasa emosi dan sebagainya.
Ini kita dah lalui dalam tempoh setahun lebih. Pentingnya untuk kita menguruskan emosi. Namun, masih lagi tidak faham dan tidak jelas kenapa pengurusan emosi ini penting dan juga apa kolerasinya dengan pandemik dan juga kesihatan kita. Mungkin awal ini Puan boleh kongsikan secara dasarnya bagaimana kita ingin memahami bahawa pengurusan emosi ini benar-benar mustahak dalam tempoh ini. Okay. Alright. Terima kasih Hafiz. Terima kasih bicara dari rawat. Jemputan saya untuk kali kedua, Alhamdulillah. Konsep yang menarik, bila kita bercakap tentang stres ni, hari-hari stres pun sebenarnya kan. Itu macam mana kita berhadapi dengan stres itu sendiri. So, kita lihat pandemik COVID-19 ni, ini telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. It has been 1 year and 3 months, I presume. So, bagaimana pandemik COVID-19 ini sebenarnya mengubah kehidupan kita? To some people, mungkin 180 degree, ada juga yang twist 360. Okey, bila saya cakap tentang perubahan kehidupan, so dia mengubah cara kita dalam norma-norma baru. Bukan cara-cara kita berfikir, bertingkah laku dan juga beremosi. Norma baru. Okey, SOP, macam you cakap tadi. Protokol-protokol kesihatan, contoh protokol-protokol keselamatan dengan keadaan yang sangat penuh dengan ketidakpastian. Betul kita dengar tentang PKP, PKBB, apa lagi PKPP, PKPD. Oh wow, nampak je pergerakan tu dah jadi macam satu yang boleh menimbulkan rasa cemas, takut, bimbang di kalangan rakyat Malaysia. Bukan sekadar rakyat Malaysia saja, dia melibatkan seluruh populasi, seluruh dunia pun sebenarnya. Alright. Jadi, bila kita lihat bagaimana norma baru, bagaimana COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan manusia, kehidupan kita sebagai manusia, sebagai masyarakat juga yang berfungsi dalam masyarakat. Pertama, kita lihat dari aspek inovasi dan juga teknologi. Sekarang ni semua berlandaskan teknologi kan? Kelas online, belajar ataupun bekerja di rumah, semua memerlukan gadget, semua memerlukan digital platform for you to reach people. Pertama. Dan yang kedua, tingkah laku kita. Alright, tingkah laku bagaimana kita melihat pandemik itu mengubah kehidupan kita. Pertama, mungkin sekarang ni nak pergi makan di luar pun kita akan fikir banyak kali. Kita takut ada infection, kita takut ada bergaul dengan orang lain. Nak pergi makan pun sekarang dah kena queue. Ada penjarakan tertentu. So, dia menjadi rasa ketidakselesaan. Takut pun ada. Nak kena tunggu pula. It's mengganggu cara berfikir juga. Okey, menunggu lama pun boleh stres tu sebenarnya. Penantian satu penyiasatan. Yes. Oh ya. Yeah. Alright. Dan stres 1 hingga 4 rakyat Malaysia sebenarnya mengalami tekanan sejak COVID-19 ni sebenarnya tanpa kita sedar. Alright, tekanan ni dari segi kerja, pembelajaran kita, kehidupan harian bersama anak-anak yang sekarang belajar di rumah. Kita ada juga yang bekerja di rumah. Dari segi kewangan, emosi kita pun jadi bertambah. Saya ingin berkongsi statistik yang dikongsi oleh Menteri Kesihatan kita. Pada 1 Januari hingga 21 hari bulan Mei 2021, sebanyak 100,010 panggilan telah diterima oleh Talian Sokongan Psikososial KKM. Dalam tempoh 5 bulan sahaja? Yes, 5 bulan sahaja, which is a lot. And 92%, 92% adalah mereka yang menghubungi kerana menghadapi isu-isu emosi, kesihatan mental dan juga depression. Dan mereka sangat memerlukan khidmat kaunseling. Antara masalahnya apa sebenarnya? Antara masalahnya pertama sekali adalah masalah kewangan. Kehilangan punca pendapatan. Dan yang kedua juga berdepanding dengan norma-norma baru yang mana sekarang melibatkan keluarga. Saya bagi contoh. Alright, sekarang ni dalam rumah semua ada di atas rumah. Sebelum ni ibu pergi kerja, anak pergi sekolah. So kita nampak lapangan rumah tu agak berbeza dengan keadaan sekarang. To some people, setengah masyarakat mereka melihat peluang untuk PKP ni lah untuk bersama-sama dengan keluarga, betul? Tetapi kalau dalam 14 hari tu tak pergi mana-mana, you lock down, at your own very space, you akan rasa stres. Akan terbitlah rasa stres tu. Yes, betul. Sebab itu berlaku peningkatan kes melibatkan domestic violence. Penderaan kanak-kanak, emosi, penderaan segi mental dan juga fizikal memang meningkat sepanjang pandemik. Peningkatan ini sebenarnya disebabkan oleh bagaimana kita mengawal emosi kita sendiri. Kita melihat ibu bapa di rumah. Kita tidak meletakkan ibu bapa yang salah, tidak. Tapi
the root tu, akar tu, it's come from home. Everything start from home, kan kita nampak. Jadi asas keluarga sangat penting untuk mengawal, keadaan-keadaan yang berlaku dalam pandemik COVID-19. Kalau saya lihat berlaku dalam PKP awal dahulu, saya suka bandingkan antara dua. Ada kumpulan yang sangat suka pelaksanaan PKP kerana mereka perlu duduk rumah, tak perlu pergi kerja dan sebagainya. Ada kumpulan yang terpaksa mengharungi keadaan stres itu. Sebenarnya dalam kedua-dua kelompok keluarga ataupun individu ini, kadang-kadang mereka ini terlalu selesa lalu jadi stres juga sebenarnya. So dalam tempoh ini sebenarnya, peringkat mana kita nak sedar bahawa kita di dalam keadaan tekanan? Kadang-kadang adakah bosan itu, kita kerap kata aku bosan. Adakah itu salah satu tanda yang sebenarnya stres akan datang pada bila waktu je? Okey. Maksudnya simptom-simptom yang mengatakan anda ada stres. Kadang-kadang ada tanpa kita sedar sebenarnya bosan tu sebahagian daripada kita punya stress level high. Bila you cakap bosan, you tak tahu nak buat apa. You rasa dah bosan dengan you punya rutin. Kognitif, cara you berfikir sudah berubah. Sebelum ni you can very proaktif. You tahu apa you nak buat, you ada rutin. Bila you bosan, maksudnya you tak ada rutin dalam kehidupan dah. Itu signal lah. Itu signal. Kewarasan kita ni bergantung kepada rutin kita, kepada penjadualan yang kita buat. Your sanity depends on your scheduling. That's very important. Sebab kalau kita tak ada rutin yang baik, our life akan macam bit haywire. Dia macam tak tersusun dan teratur. Bila kita kerja, kita tahu pagi kita bangun, lepas sembahyang, solat, semua kita pergi kerja, and kita ada breakfast and break. Tersusun. But now, we are in our own space, tempat sendiri, rumah sendiri. So, patutnya kita lebih sistematik dan boleh maksimiskan penggunaan masa di rumah sebenarnya. Kebosanan, cemas. Nak buat apa next? Lepas ni apa lagi bakal berlaku kat Malaysia? Uncertainties. You akan terfikir. Overthinking, yes, definitely. Bila you stay at home, bayangkan macam Hafiz cakap tadi kan, kita bincang, di rumah tak ada buat apa-apa pun kita rasa macam, oh my God, something wrong lah, kena buat something, you have to work on something. But to some people, dia menggunakan masa ni yang baik untuk bersama-sama keluarga. Bagus juga sebenarnya. Bila kita lihat waktu COVID ni, keluarga, kesatuan keluarga pun ada. Kebersatuan kekeluargaan di situ. You boleh masak-masak bersama, masa bersama untuk makan, untuk buat kerja rumah, untuk belajar, boleh bersama. Alright? Tapi ada juga yang melihat itu sebagai satu yang memberi tekanan. Dia perspektif kita ni berbeza. Tapi bagaimana kita adjust, mengubah suai, adaptasikan keadaan pandemik ini dengan diri kita, suasana diri kita sendiri, kesejahteraan diri kita. Strategi yang diatur itu perlulah kreatif dan juga lain daripada yang lain. Kalau kita kaitkan dari segi gender dan faktor umur juga, kita ingin tahu juga dari segi psikologinya, siapa yang paling mudah stres ini, lelaki atau perempuan? Sebab kadang-kadang orang kata perempuan lebih cepat stres, tapi sebenarnya lelaki pun ada juga yang cepat stres. Jadi macam mana dari segi sudut psikologi yang boleh Puan jelaskan? Okey, kajian yang dijalankan oleh NHMS, which is National Health Mobility Survey, kita nampak di sini pattern dia based on help seeking behaviour. Kita nampak wanita ni lebih menjurus untuk mendapatkan khidmat, nasihat dan bantuan. Jadi dalam survey berkenaan mengatakan sebanyak hampir 45% ke 55% adalah golongan wanita yang sebenarnya meminta bantuan untuk mendapatkan kaunseling dan juga untuk mendapatkan solusi bagaimana untuk menghadapi situasi-situasi yang berkaitan dengan pandemik. Kita tak mengatakan perempuan yang emosi berhubung stres, tidak. Kita melihat pattern bagaimana budaya untuk meminta tolong di kalangan wanita adalah sangat tinggi dan sangat baik. Compared to gender lelaki. Kita tak nafikan juga lelaki mungkin cara dia untuk mengatasi masalah lebih berbeza dengan wanita, betul? Cara dia pandang sesuatu masalah itu, dari melihat sesuatu isu tu sedikit berbeza dengan macam mana wanita ni dia nak berhadapan dengan situasi. Sebab wanita ni saya tak nafikan dari segi emosi dia I might say more compared to lelaki. Alright. So kadang-kadang benda yang kita nampak macam to some people nampak simple, tapi bila seorang wanita tu berfikir, dia akan jadi cabaran, dia akan jadi macam banyak.
Okey, itu betul. Itu betul. Okey, sebab dalam Islam pun kita manusia punya 9 emosi kepada satu akal. Emosi kita maksudnya 9 nafsu. Nafsu ni termasuklah emosi kita. Cara kita berfikir, cara kita bertindak dan kepelbagaian di situ. Jadi saya tak rasa terkejutlah bila saya nampak wanita paling ramai dalam kes yang mendapatkan hikmat kaunseling. Dan bila ibu cakap tentang faktor umur, dalam skill berkenaan juga, pada umur 16 tahun ke atas. Right? 16 tahun ke atas mempunyai potensi untuk menghadapi masalah kesihatan mental. Okay? Dan umur 25 hingga 35 tahun, pattern berkenaan adalah mereka yang berpotensi untuk mengalami masalah kesihatan mental. Kenapa? Kita umur 25 tahun ni, emosi seseorang tu dah berubah. Okey, dalam psikologi we call it cognitive psychology, macam mana seseorang itu berfikir dan beremosi. Balik umur 25 tahun tu dia stop di situ. Okey, dan bila umur 25 tahun dia berbeza fasanya. Developmental dia berbeza. Kita tahu bila umur 25 tahun ni dah start bekerja, dah berkeluarga. Jadi fasa pengenalan berubah dan mengubah gaya hidup juga. Puan, saya kena tarik handbrake dulu. Kita beri laluan. Banyak lagi sebab kita pun dah dapat soalan dekat Facebook bertanyakan berkenaan dengan bagaimana kaitannya dengan sistem imuniasi dan sebagainya. Untuk kita faham dan juga daripada Facebook ini juga sebenarnya banyak persoalan antara yang kita boleh kongsikan kepada anda. Muhammad Izzuddin, beliau bertanyakan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam kepada Izzuddin, terima kasih kerana bertanya. Beliau bertanya kalau kata tekanan, stres, adakah ia memberi kesan kepada imunisasi ataupun melemahkan imunisasi, sebab dikatakan kalau terlalu stres boleh dapat penyakit dan sebagainya. Itu kita tahu. Ini kita ingin kaitkan dengan pandemik COVID-19. Nanti kita akan minta Puan jawab selepas ini. Kita berehat sedikit. Tadi saya tarik handbrake, kita lepaskan handbrake selepas kita kembali selepas ini dalam Bicara DR. Mula saya kata cara baik, kalau dia tak nak dengar ke, saya rampas rokok daripada dia. Akak ambil kotak rokok dia, akak buang dalam tong sampah. Kalau akak lah kan, akak akan jeling dia biar sampai dia faham supaya dia beredar di situ. Saya akan masang poster dalam rokok seperti ini. Saya akan menasihatkan dia dengan cara yang baik supaya beredar pada tempat dia. Saya dah tak seperti dululah. Saya dah mudah penat, saya mudah mengah, jalan sikit pun memang dah mengah. Dan banyak aktiviti yang saya dah tak boleh buat lah sebab paru-paru saya dah dijangkiti dan dah ada scar dekat paru-paru. So saya punya oksigen pun sekarang dah level dah tak boleh 100%. Saya just nak pesan dekat orang luar sana untuk jaga SOP, jangan keluar kalau tak ada kepentingan di luar. Just stay at home. So kalau tak nak jadi seperti saya yang dah paru-paru dah tak berapa, dah function dah tak fully 100%. So stay at home, jaga SOP dan avoid crowded lah.
Baik, talian kasar yang diperkenalkan 15999 pernah dilaporkan menerima panggilan meningkat sebanyak 80%, semuanya berkaitan dengan kecelaluan emosi, gangguan mental dan sebagainya. Ini menunjukkan satu angka yang tinggi. Bukan sahaja kita ingin berperang kepada pandemik, kita juga berperang dengan masalah kesihatan mental, kerana bukan sahaja Malaysia sebenarnya, satu dunia mengalami perkara yang sama. Bagaimana kita ingin uruskan dalam konteks kita hari ini, sebab kita mengalami tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang agak panjang, 1 tahun 3 bulan ini. Dan saya ingin kembali kepada persoalan Izzuddin di Facebook, bertanya berkenaan dengan kaitan antara tekanan emosi, perasaan ini dengan imunisasi. Sebab kita tahu kalau contoh sakit jantung ini, orang cakap biasalah stres dan sebagainya, selalunya kaitan macam tu. Tapi dari sudut psikologi dan juga perubatannya, bagaimana kita nak faham antara emosi, stres ini dengan imun dalam badan kita sendiri. Alright, terima kasih kepada yang bertanya, Izzuddin. Okey, memang stres ada kaitan dengan imun sistem. Okey, bila kita stres, imun sistem, our imun sistem akan suppress our imunisasi kita dan kadang-kadang jadi lemah. Bila kita stres, you perasan tak kadang-kadang kita rasa macam really muscle tension. You know, you rasa headache, your heart pumping very fast. Alright, dan sama juga bila you tak dapat breathing dengan baik, you tak dapat bernafas dengan baik, dia akan membantu dia akan menyukarkan lagi cara you untuk bernafas. Bila kita tak boleh bernafas dengan baik, oksigen tak sampai ke otak. Alright, bila oksigen tak boleh nak sampai ke otak dan tak bernafas dengan baik, sebab dia akan mengganggu cara kita berfikir. Alright, saya kaitkan tadi imunisasi, kita punya emosi dan juga kognitif. Kaitan cara kita berfikir. Bila kita stres, kalau Hafiz ni, saya tanya Hafiz kan, kalau you stres, you nak marah orang ke you akan jadi sangat baik? Tengah dekat jam ni, dah lambat dah walaupun dekat Putrajaya kan, dengan orang yang macam tak bagi signal satu lagi, you akan marah. Betul. You tak boleh nak control at that time. Tambah penat dan semua kan. Tambah lagi penat. So you akan rasa tertekan, you akan sesak nafas, sesak dada. So you fikiran you tak boleh nak, you cannot think well. Oksigen tak sampai, so you macam nak marah sahaja. Nak marah, it can be emotional, it can be physical, like verbal or non-verbal. Kalau verbal ni, kalau verbal kan, guna bahasa-bahasa yang kurang baiklah bila kita cakap. Tanpa kita sedar. Oh, the toot word kita keluar, or the vulgar word, tanpa kita sedar kita keluar satu. Alright? Kalau kita faham, bila tiba-tiba kita keluar perkataan tersebut, kita kata, Astaghfirullahalazim. Kita tahu itu tak betul. Alright? Dari segi fizikal, we tend to throw things. Macam kita suka baling barang. Kadang-kadang kita melepaskan kepada orang lain. Tutup pintu habis kuat lah. Yes. Macam masuk tu. Dapur habis. Pecah pinggan, periuk semua pecah. Pengalaman ke? Pengalaman penerbit. Pengalaman penerbit. Betul. Kadang balik rumah tutup pintu, kadang anak duduk elok tengok TV je. Kenapa tengok TV? Sedangkan boleh je tengok TV. Dia akan mencari point. Dia akan mencari isu untuk dia melepaskan kemarahan tersebut. Right? So itu juga memberi kesan yang sangat besar kepada sistem dalam diri you sendiri dan juga orang sekeliling. Kalau ada keluarga, melibatkan isteri, suami dan anak. Kalau yang belum berkeluarga, kucing kat rumah. Ataupun boleh melibatkan keadaan-keadaan sekeliling kita, kawan-kawan kita, ataupun rakan-rakan sekerja dan sebagainya. Silent treatment juga sebahagian daripada tekanan. Stres. Silent treatment, diam tak buat apa-apa, takkan stres. Itu yang bagi silent treatment. You buat sesuatu perkara tanpa you memberi respon. Saya bagi contoh, seorang tu merajuk. Dia marah dengan kita dan dia merajuk, dia senyap je sepanjang tu. Something lah. Cuma orang itu akan kenal. Mesti sesuatu yang berbeza lah dengan dia. Sebelum ni orang cakap banyak. Contoh, tiba-tiba dia merajuk. Dia akan buat yang sangat lama. Bila kita bekerja, kita bercakap, kerja dia buat tapi dia tak bercakap. Dia mungkin ada silent treatment yang semacam daripada aku bercakap, aku diam je. Nanti akan menambahkan kemarahan. This is how you control juga sebenarnya. Tapi kalau orang perempuan senyap lama sangat ni, orang lelaki takut dah sekali. Tadi Puan... Double meaning tu. Okay. Tadi Puan kongsikan kalau kata tutup pintu kuat dekat dapur, bising, anak tak buat apa-apa, pemarah. Sebenarnya berapa lama tempoh itu sebenarnya berlaku pada seseorang? Adakah ia berpanjangan atau bagaimana nak atasi sebenarnya? Alright, saintis daripada Harvard, Dr. Billy, I can't remember the name. We call it 90-second rules. Rules 90 saat. Okey, bila kita tengah dalam keadaan tertekan, kecelaruan minda, kecelaruan akal fikiran kita, kita ada 90 saat untuk kita
bertindak. Kalau you nak marah, you nak bebel ke, dia sama saat tu sahaja. Kalau you tak dapat kawal dengan baik tekanan berkenaan, lebih daripada 91 saat, 21 saat, itu dah bukan diri you. Okey. Itu dah di bawah kesedaran. Di bawah kesedaran, benar sekali. Jadi beyond your unconscious mind. So, mak ni dia bila nak bebel, kalau nampak panjang sangat 5 minit tu dah itu dah lain dah tu. Ini maksud dia bukan dah marah sangat, maksud dia ada something unfinished business dalam diri dia. Dia keluar api. Alright, kalau you marah, jangan tengok TV, tutup TV, nanti mandi sikit-sikit semua saat. Okey, that's it. Tapi kalau dia berpanjangan, itulah tadi dah pesan dah suruh mandi tak nak mandi, dia berkait-kait-kait. It's more than 90 second. Nah, itu dah di luar loop you, kewarasan you dalam tempoh berkenaan bila you marah. Kan? Tak angkat baju satu situasi sahaja. Tapi dia boleh berpanjangan hingga 10 minit. Itulah. Kita kena tengok balik kepada root cause itu sendiri. Yeah, 90 second rule. 90 second rule. Itu salah satu strategi yang Puan kongsikan. Betul. Tadi Puan kongsikan berkenaan dengan peringkat umur. Kita penting juga untuk lihat kepada tahap emosi kanak-kanak. Sebab sekarang PDPR, pembelajaran dari rumah. Bukan saja ibu bapa yang stres untuk uruskan anak, kerja dan sebagainya. Anak-anak ni pun kadang-kadang stres penggunaan gadget, kadang-kadang lag internet dan sebagainya, tak dapat masuk kelas. Kita tak faham kalau orang tua macam kita ni, kita tahu nak express kita punya tekanan dan sebagainya. Tapi peringkat kanak-kanak bagaimana nak faham, khususnya ibu bapa ni. Ibu bapa barulah misalnya. Baru. Okey. Kalau kanak-kanak, dia tak akan be very direct like us. Oh, aku stres, aku tertekan sangat. Kita boleh bercakap. Tapi kanak-kanak dia akan tunjukkan dari segi tingkah laku. Alright. The behavior is how they communicate. Okey, you pernah dengar kan tantrum kanak-kanak? Alright. Bila dia diam, seorang cakap banyak, dia akan jadi seorang sangat pasif. Dia menyendiri. Dia suka mengamuk dan meminta sesuatu di luar kawalan. Okey, dia marah, dia macam beremosi tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar, dia pun sebenarnya nak bercakap sesuatu, nak melontarkan sesuatu, tapi dia tak boleh nak ungkapkan. Sebab kanak-kanak, dia boleh proses satu emosi saja in that 100%. So, bila dia marah, dia akan marah sampai kita kadang-kadang kita rasa macam dia nak apa sebenarnya. So, adalah penting untuk beberapa bila untuk you mengenal pasti tingkah laku anak-anak di rumah. Okey, anak-anak di rumah. Kerana kita jangan tahu apa yang berlaku. Kadang-kadang guru-guru mungkin memberi pandangan guru di sekolah. Kadang-kadang dia terbawa-bawa hingga ke sekolah. Alright. Jadi memahami tingkah laku dan juga try to validate the emotion. Kenal pasti emosi. Nampak macam marah sangat. Okay, ada pun boleh kongsi. Kita kenal pasti emosi dia. Nak ni bila dia tahu, oh memang dia tengah marah. Kita pula tanya dia, okey itulah yang dia nak sebenarnya. Asasnya komunikasi. Komunikasi. Betul. Berkomunikasi dengan anak. Jangan bila ada nangis sangat, biar nangis di situ. So you tak faham emosi dia dan dia pun tak terkeluar. It's like bottle up. Dia macam kata macam you ada botol kan, air dah penuh. So dia melimpah-limpah di situ. You sebenarnya jadi kap kosong yang menampung air tersebut sebenarnya, tetapi ia dilimpahi dengan keadaan yang tidak sepatutnya. So, jadi biasanya ia akan terbawa-bawa hingga ke sekolah. Dan terbawa juga dalam pembelajaran di rumah. So saya tertarik untuk bercakap tentang pembelajaran di rumah, dan ibu juga bekerja di rumah, BDR, bekerja di rumah, dan juga PDPR sekarang ni. Guru-guru pun mengalami tekanan juga untuk mengajar. Kita nampak macam seronok, bestnya work from home, you know. You have your own space, you boleh macam-macam. Walau bagaimanapun, bila ibu di rumah, anak di rumah, you adalah guru, you adalah ibu bapa, you are 3 in 1. Yes, More than 1. More than 3 in 1. Okey. So saya lihat untuk mendapatkan kesihatan mental yang baik, kewarasan yang baik, penjadualan adalah sangat penting. Okey, penjadualan. Kita lock dulu penjadualan sebab tadi doktor menyebut berkenaan dengan komunikasi yang baik dan juga menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak, tak kira siapa pun. Itu kita akan lanjutkan bagaimana penjadualan tadi untuk kita go in depth ataupun lebih mendalam bagaimana kita ingin susun dan juga keluar daripada keadaan stres dan tekanan ini. Kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini dalam Bicara DR. Hidup perlukan perubahan. Ia bermula dari diri sendiri yang mengubah masa depan. Lakukan aktiviti fizikal.
Aktifkan diri anda. Seperti yang anda sedia maklum, fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun dilancarkan dan suntikan vaksin telah mula diberikan kepada petugas-petugas barisan hadapan di seluruh negara. Fasa kedua yang akan dimulakan tidak lama lagi disasarkan kepada golongan berisiko tinggi dan warga emas. Manakala dalam fasa ketiga pula, vaksinasi kepada golongan berusia 18 tahun ke atas akan menyusul selepas itu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada rakyat Malaysia agar mendaftarlah dengan segera untuk vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Terdapat 6 langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan proses suntikan vaksin berjalan lancar. Pastikan anda telah memuat turun, mengaktifkan dan mengemaskini maklumat peribadi di dalam aplikasi MySejahtera. Jawab semua soalan penilaian kesihatan. Baca dan fahami maklumat vaksin COVID-19 dan borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 di MySejahtera. Anda perlu menandatangani borang tersebut di hadapan petugas kesihatan. Datang ke lokasi pusat pemberian vaksin (PPV) pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Bawa kad pengenalan dan telefon bimbit mengandungi aplikasi MySejahtera yang telah diaktifkan. Pakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan suntikan, iaitu berlengan pendek atau berlengan panjang yang longgar dan boleh dilipat ke pangkal lengan. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum. Saya Laskar Kelas 2 TNL Muhammad Zaim Mashraf. Semangat patriotik yang ada pada kami adalah penting demi memastikan keselamatan negara. Semangat patriotik anda juga penting buat negara. Ia dapat ditunjukkan dengan memastikan diri anda selamat terlebih dahulu dengan vaksinasi. Sayang diri anda dan negara dengan pastikan anda divaksinasi. Saya juga akan mengambil vaksin. Ingat, lindung diri, lindung semua. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Pantas masa berlalu, setengah jam sudah pun pergi begitu saja dengan input yang banyak untuk kita mencari exit strategi ataupun strategi keluar daripada keadaan stres dalam pandemik COVID-19 ini. Tadi Puan, saya acap kali panggil doktor, tak lama dapat doktor ni, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Puan berkongsi banyak berkenaan dengan tekanan anak-anak, bagaimana ibu bapa itu perlu mainkan peranan sebagai communicator ataupun komunikasi yang baik. Mediator untuk anak-anak. Yes, mendengar apa yang dialami oleh anak-anak dan sebagainya. Saya ingin kaitkan dengan kesan jangka panjang ataupun long term effect kepada anak-anak ini. Sebab kita tahu dalam keadaan tekanan ini, penyakitnya akan nanti berpanjangan. Betul. Depression, kerisauan melampau, anxiety dan sebagainya, ataupun disorder tertentu. Dalam aspek ini, kenapa ia sangat penting di peringkat awal kanak-kanak? Sebab kita tak nak, sebab ada juga laporan usia belasan tahun sudah pun mengalami kemurungan, cuba bunuh diri dan sebagainya. Masalah kita tak nak perkara itu berlaku, dan apa yang perlu kita lakukan ni, Puan? Okey. Sebenarnya saya cakapkan tadi kan, penting untuk ibu bapa kenal pasti emosi anak-anak, komunikasi yang baik, be a mediator, anak-anak dengan ibu bapa, dengan ayah ataupun ibu, kan, untuk memudahkan komunikasi yang baik antara anak-anak. Satu. Dan yang kedua, sekiranya tidak dikawal peringkat awal, dia boleh menyebabkan trauma. Okay, bercakap tentang trauma ni adalah bila dia mempunyai pengalaman dalam satu situasi, satu keadaan di mana emosi dia, fizikal dia, secara dia berfikir itu tidak diendahkan. Okey, anak-anak ni dia sangat memerlukan perhatian. Okey, bila dia nak bercakap sesuatu, bila nak berkongsi sesuatu, dia memerlukan appraisal, dia suka pujian. Ini kajian ya. Bila kita puji anak-anak, walaupun dia buat salah, kalau contohnya lah, anak-anak sekarang ni sangat very academic based. Alright? Academic oriented. Walaupun dia dapat C, kita akan marah. Okey, C, mungkin boleh bincang apa yang rasa susah sangat tentang soalan ni. Berada dalam situasi dia. Sebab kita sebagai ibu bapa perlu fit in their situation. Bukan yang kita nak anak-anak fit kita.
bukan anak-anak berada dalam diri kita. Kita berada dalam situasi anak-anak. Berada dalam keadaan di mana cara dia berfikir, cara dia bertindak dan cara dia beremosi. Kerana trauma untuk long term ini dia boleh melibatkan, itulah boleh melibatkan kepada kes-kes juana, substance abuse dan juga salah-salah laku, tingkah laku di sekolah, dan juga kalau tidak terkawal, tidak mendapatkan rawatan yang baik, dia boleh menyebabkan isu-isu apabila dia beringkat dewasa. Bila kita cakap tentang trauma, alright, bila dia tidak terkawal, dia menyebabkan trauma, dan perkara ini juga memberi kesan mendalam lagi kepada aspek psikologi. Okay, mereka tend to macam compare kehidupan mereka. Mereka ada merasakan kehidupan orang lain lebih baik daripada kehidupan mereka sendiri. Jadi bila ada comparison di situ, dia melihat diri dia tidak dihargai, tiada nilai. Jadi perkara ini kadang-kadang boleh menyebabkan perkara yang saya agak kita kurang nak cakap, enaklah kita bercakap tentang percubaan bunuh diri. But it happened. Yes. For the past year, 495 cases. 465 kes percubaan. Okay, bukan sebabkan pandemik sahaja tetapi kita lihat the upbringing. Contohnya saya di hospital sendiri, kes paling muda saya pernah handle kes-kes yang berkaitan dengan cubaan bunuh diri ini adalah pada seawal usia 8 tahun. Ya, sangat menakutkan. Sangat menakutkan. We try to explore further. Dia beritahu juga, dilihat, oh, mak lebih sayangkan adik sekian. Dia nampak kekeluargaan di situ. Sebab itu bila dalam kita as a counselor, psikologis, kita berhadapan dengan kita punya pesakit, kita akan melibatkan the whole system, the family, and the patient itself, dan macam mana they function dalam keluarga. Itu penting. Betul. Baik doktor, kita dalam tempoh lebih kurang 40 minit ni, kita dah duduk lama, orang pun duduk lama, kita nak tengok dulu satu resepi kepada anda, perkongsian berkenaan dengan teknik ini penting juga, teknik urutan leher dan bahu. Ini pun salah satu soft spot untuk hilangkan tekanan dan juga stres. Jadi kita saksikan apakah teknik yang kita ingin kongsikan kepada anda. Terima kasih My Health atas perkongsian video berkenaan. Anda boleh saksikan ulangan ni esok. Semua konten yang kita kongsikan di TV1 esok bermula jam 3.30 petang. Baik, kita nak sambung perbincangan tadi. Kita ingin petik persoalan daripada Facebook. Saudara Irsyad bertanyakan berkenaan dengan beliau seorang pelajar dan juga seorang pekerja yang bekerja dari rumah. Dan dalam masa yang sama, beliau ni rasa
malas nak buat kerja, rasa macam nak duduk-duduk je mungkin. Adakah ini satu bentuk stres sudah tentu? Adakah juga merupakan satu bentuk sabotaj diri disebabkan oleh stres itu, Puan? Wow, menarik perkataan tu, sabotaj diri. Okey, interesting. Alright, bila kita cakap tadi berbicara tentang kebosanan sebahagian daripada tekanan juga yang kita hadapi. Sekali lagi saya tekankan juga penjadualan. Okay, bila cakap berbuat jadual, mungkin saya kira penonton boleh cuba. Bila you buat penjadualan, bukan saja penjadualan masuk you buat kerja sahaja. Okey, bermaksud je bila penjadualan dia melibatkan keperluan diri sendiri, kesejahteraan diri sendiri. Contoh, kita punya solat dan kita punya makanan. Letak makanan sepatutnya breakfast pukul berapa. Okay, ada jadual. Okey, dia buat kerja. And then bila buat kerja, kita nak sambung apa pula. So dia, you tailor you punya kerja, you sulami you punya urusan kerja dan juga urusan pembelajaran. Mungkin sebab saya bercontoh, saya juga pelajar. Okey, pelajar. Siang saya bekerja. Tapi saya bekerja di hospital tu tak ada belum ada lagi ada ruang untuk bekerja di rumah. Alright. Jadi bila bekerja malam tu habis kadang-kadang biasanya pukul 6:30. After isyak tu saya menggunakan ruang masa untuk kita carikan masa untuk kita belajar. Sambil-sambil itu juga, bila you berada di rumah, tu ruangan masa tu saya rasa lebih fleksibel. Okey, you letakkan waktu bekerja dan juga disulami dengan juga waktu belajar. Saya rasa bila bekerja ni, dia ada waktu-waktu yang fix kan, 8:05 macam tu. Alright, so you coverkan 8:05 untuk bekerja. Dan satu lagi saya nak sharekan teknik juga. Bila kita bekerja, kita ada penjadualan, selain you letak punya rutin you, mindfulness. Satu teknik yang sangat menarik, we call it Pomodoro technique. Pomodoro technique? Yes, it's come from Italian word which means tomato. Friends, telah how to say, cuba dimainkan, cuba try research yang dibuat oleh Francisco Cavalli. Dia pakar consultant time management di Itali. Okey. Pomodoro technique, saya nak sebut pun macam very confusing. Pomodoro technique ni adalah di mana kita adakan 5 minit break. Okey. Daripada research yang dia buat, kita ni sebagai manusia biasa hanya boleh fokus dan being productive within 25 minutes. Alright, 20 minit sahaja. Lepas tu mula nak tengok telefon, kita akan distract sikit. So bila kita break like Pomodoro technique ni, apa antara kita boleh buat adalah take a deep breathing. Breathing technique boleh massage macam tadi. Right, satu, even having a coffee or a tea. Minum, kalau di rumah pergi dapur sekejap, bancuh air. Itu teknik juga. We call it mindfulness. A quick yoga routine also good. Alright, dan juga mungkin kita nak cuba buka TV sekejap, nak tengok 5 minit je berita. Bagi ruang kat diri sendiri. Yes, betul. Alright, bagi ruang pada diri sendiri. And then, sambung. Kita cepat rasa bosan, penat, letih dan malas sebab kita nampak kerja sahaja. Fokus. Kita nampak pemfokusan kita, dia punya attention kita, ketelitian kita betul kepada sesuatu perkara itu sahaja. So, you cuba mainkan dengan you punya keperluan diri you sendiri, you punya dalaman diri you sendiri. Sebab kita ni manusia biasa. Betul. Robot pun ada masa dia rosak juga, apatah lagi manusia. Okay, take a break. Okay, kita pause, berhenti sekejap, step back. And then take a deep breathing and reflect. What I have done for this 1 hour. Apa yang I dah buat sepanjang sejam ni. Okay, next. How you nampak next? Oh, nak rehat sekejap. Tak salah untuk rehat. Badan you pun need energy. Right? For you to empower yourself to do more. Right. Puan menyentuh berkenaan dengan pemakanan juga. Itu kita ingin tanyakan selepas ini. Puan juga kata berkenaan dengan rehat 5 minit dan sebagainya. Kita perlukan rehat juga untuk cerdaskan kembali perbincangan. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Bicara DR. Assalamualaikum. Saya Laskar Kelas 2 TNL Muhammad Zaim Mashraf. Semangat patriotik yang ada pada kami adalah penting demi memastikan keselamatan negara. Semangat patriotik anda juga penting buat negara. Ia dapat ditunjukkan dengan memastikan diri anda selamat terlebih dahulu dengan vaksinasi. Sayang diri anda dan negara dengan pastikan anda divaksinasi. Saya juga akan mengambil vaksin. Ingat, lindung diri, lindung semua.
positif COVID-19 tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan, perlu menjalani pemantauan kendiri di rumah, ikuti langkah kuarantin kendiri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Duduk di bilik berasingan daripada ahli rumah yang lain. Lebih baik jika mempunyai kemudahan bilik air peribadi. Jika terpaksa berkongsi, pastikan bilik air dibersihkan atau disinfeksi setiap kali selepas digunakan. Pantau diri sendiri setiap hari untuk gejala. Hubungi 999 jika gejala anda bertambah teruk. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan pensanitasi tangan. Pakai pelitup muka dan pastikan penjarakan fizikal 1 hingga 2 meter dengan ahli rumah yang lain. Bersama putuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Many ask whether we should take COVID-19 vaccination. Yes, we should, to protect ourselves and those around us. I myself will be vaccinating. Prior to this, to control the spread of COVID-19, the government's enacted several phases of the Movement Control Order, or MCO, across the country. This MCO has impacted the people's socio-economic condition. Therefore, by taking COVID-19 vaccination, we hope that Malaysia will slowly but surely return to normalcy. Socio-economic activities can then return to how they once were. So please do not hesitate. This immunization is to halt the COVID-19 pandemic. Lindung diri, lindung semua. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Beberapa minit lagi tinggal. Kita terus dihujani persoalan di Facebook Berita RTM berkenaan dengan persoalan dan juga perbincangan hari ini. Kita ada soalan daripada Anis. Beliau bertanyakan, Puan, dia kata kalau kata dia ada masalah, adakah cara terakhir dia stres melampau ni? Adakah cara terakhir dia lari daripada masalah? Tadi doktor kata rehat, ni tak ada rehat terus, lari daripada masalah. Okay. Adakah itu exit strategi yang sangat berkesan untuk hilangkan stres, Puan? Okey. Exit strategi. Okey, exit strategi dalam satu situasi dia membantu. Tapi dalam jangka masa yang pendek. Temporary, supaya you tak nak menyebabkan atau create more problem. Kita tengah marah, kita tahu you kenal pasti you tengah marah sekarang. So, it's the best way for me to distract myself, keluar sekejap daripada emosi tersebut untuk membantu you relax. Jadi saya cakap tadi, berhenti sebentar, bernafas dan juga reflect. You keluar sebentar. You kena fikir masalah tak akan selesai kalau you tidak selesaikan masalah tersebut. Alright, macam you nak keluar dari masalah itu, you cuba reflect, buat sesuatu yang you rasa you suka buat. So, some people suka dengar muzik. Ada juga yang suka meditasi, dia boleh ambil wuduk ke, dia buat yoga, dia menenangkan fikiran, tidur sambil buat aromaterapi, tidur membantu. Bila you bangun, masalah itu tidak lesap ya. Dia akan still bermain fikiran you walau bagaimanapun you dalam keadaan yang tenang. So, boleh berfikir dengan baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alright. Lari daripada masalah Anis tidak menyelesaikan masalah walau bagaimanapun ianya membantu you untuk reflect, untuk you bantu sekejap sahaja, temporary relief for you. Sementara. Hanya sementara. Hanya sementara. Tapi it's good. You lari sekejap dan you boleh reflect. Daripada you terus meletup, you vent out, which is not healthy. Strategi. Tadi saya nak kaitkan juga antara berehat seketika dengan self-reward ataupun reward sendiri, reward ke diri ni. Bagi penghargaan, adakah dua perkara berbeza atau itu perkara yang sama sebenarnya? Okey, berehat tu akan be temporary kan? Sekejap. Tapi reward tu juga akan dapat selama-lamanya, betul? Macam mana kalau reward? Reward kadang-kadang kita nampak dalam bentuk kebendaan. Okey, tetapi dia boleh jadi masa kita bersendirian. The me time pun reward juga. Saya kira kita terlupa tentang our own well-being, kesejahteraan diri kita, self-care.
Alright, so kita selalu fikirkan perkara yang sangat jauh. Nak dapatkan, macam mana, saya boleh kata, saya nak cuba bercuti. Dalam keadaan sekarang ni tak realistik lah. Nak bercuti tak boleh. Yes. Itu stres juga tu. Kan, sekarang ni dia semudah you makan mengikut waktu. You ambil cuti ketika you sakit. Semudah itu. Right, you berehat ketika you sangat penat. You buat exercise, you bersenaman, you meditasi, you mencari hobi yang untuk buat you rasa relax. Hobi can be very relaxing sebenarnya. Gardening, even bermasak, watching TV also can be a hobby. Right, you tengok sekarang banyak kisah-kisah menarik di kaca TV, Kadang you ada seseorang individu yang you rasa macam you suka nak follow, yang very, bagi saya nak follow tu follow yang sepatutnya lah ya. Sebab sekarang ni banyak influencer yang sepatutnya memberi you pengaruh yang baik. Untuk you membantu diri you, baik dari segi spiritual, you punya kekuatan dalaman dan juga dari segi membantu you punya emosi juga. Tadi Puan menyebut berkenaan dengan daripada kena lari kejap supaya tidak meletup itu, saya kaitkan dengan perkataan burn out itu sendiri. Yes. Burn out ni satu perkataan yang bunyi burn. Terbakar, out macam meletup. Takut dia dengar kan. Kalau worst case scenario sampai ke tahap burn out itu, apa yang kita boleh jangkakan berlaku dekat kesihatan misalnya? Okay. Burn out ni, kita ada pandemic burn out. But it start with pandemic fatigue, mana kepenatan yang melampau. Because of kita terlalu banyak masa dihabiskan di satu tempat, di satu kawasan dan di sesuatu keadaan. Okey, dari segi pengurusan masa kita dan terlalu banyak masa terbuang di rumah pun it can cause fatigue, keletihan. Apabila ini tak terkawal dari segi emosi dan psikologi kita, kita tak menjaga self-care kita dengan baik ataupun penjagaan diri dengan baik, it can lead to burnout. Burnout ni bukan sahaja di kalangan frontliners yang sekarang memang sangat, saya tak nafikan dia sangat kepenatan, tapi juga mereka yang di rumah juga akan cause burnout. Maksudnya di sini, you penat pada sesuatu yang you tidak mampu kawal. Out of control dah. Out of control. You penat dalam diri you sendiri. Yang you membawa diri you sendiri dalam keadaan kepenatan tersebut. Alright. Berbeza dengan orang burnout bekerja. Mungkin situasi kat tempat kerja yang sangat tertekan. Bila berkaitan dengan diri sendiri, you faham emosi you. Validating emotion, acknowledging, kenal pasti you punya emosi adalah sangat penting bagi kita untuk come to the one step. Okay, bila kita aku stres, nak kena relax. So, you tahu emosi you stress. Aku sedih dah, saya macam anxious sangat. Kenapa Okay, you can talk to someone. Bila you nak bercakap tentang emosi diri sendiri, you kena bercakap dengan orang yang boleh percayai, yang boleh mendengar. Tak semestinya orang tu adalah kaunselor untuk permulaan. Okay? Orang untuk menjadi pendengar ni, kadang-kadang kita rasa macam kita boleh mendengar. Itu penting ni. Yes, penting Alright. Bila kita mendengar, kadang-kadang kita rasa macam aku mendengar tanpa menilai, tanpa menghakimi, tanpa kita kaitkan dengan isu kita. Aku pernah hadapi macam kau lah. Itu masalahnya. Bila kita mendengar masalah orang, kita bandingkan masalah kita. Tak boleh. Dia betul-betul cakap tak boleh. Macam dia macam tak digalakkan lah. Okey, sebab setiap orang mungkin stres sama, tetapi cara dia mengendalikan stres tersebut, cara dia berhadapan dengan stres tersebut berbeza. Tekanan setiap orang berbeza. Alright? So, sekiranya you mendengar, tapi sekiranya you rasa nampak macam agak critical, you try to channel to the right avenue. Macam contohnya, aku rasa kau kena, call panggilan sokongan psikososial KKM tu, contoh. Ataupun talian perkhidmatan psikososial support kan, MHPSS. Mereka boleh bantu. Mereka boleh mendengar dan boleh bagi solusi yang terbaik. Saya mungkin boleh dengar. Dia cakap, aku boleh dengar, aku boleh beri soalan pendengar yang baik. Dan aku mencadangkan, bagi cadangan. Kita tak mampu nak tolong dia dari segi aspek psikologi, tapi kita boleh berikan beberapa alternatif yang dia boleh buat. Sebab sekarang ni sepanjang pandemik, alhamdulillah kita dapat banyak talian-talian sokongan yang kita ada sekarang kan, ialah dengan psychosocial support, kerjasama KKM dengan Mercy, dengan JAKIM dan juga Kementerian Pembangunan Wanita. Tak nafikan juga daripada LPPKN sendirilah. Talian banyak kasih. saluran. Banyak saluran. NGO yang bekerjasama dengan KKM juga banyak. Fona dari 15th. Miasa, Talian Raudah untuk kanak-kanak Body Bear Headline. Alright. So mereka-mereka ni antara satu platform untuk kita sebenarnya reach help. Okay. Sebab untuk pengetahuan Hafiz juga, tak semua individu
mampu tak ke depan berjumpa dengan kaunselor, mungkin ada rasa malu, tak bersedia, so via phone. Itu boleh meluahkan. Mereka ni adalah mereka kaunselor dan juga sebagai psikologi sedang bertauliah. Saya mendapatkan kepastian daripada psikologi sendiri. Yes. Saya difahamkan kalau kata orang tengah dalam masalah, kita tak boleh cakap sabar sesuka hati. Sabarlah. Apa sebenarnya kaitan antara kita nak cakap sabar? Sebenarnya kita cuba menenangkan seseorang. Tapi cara itu bagaimana? Yes. Sabar ni, kalau kita tengah marah, kau relax lah, sabarlah. Dia akan menambahkan lagi emosi tersebut. Kita belajarlah, because as a counselor and psychologist, kita belajar antara the do and the don't, words tu. Perkataan sabar itu tidak digalakkan. So, bila orang tengah marah, you cakap sabar, dia akan menambahkan lagi api dengan dia. Betul, Nabi Muhammad SAW pun menggalakkan kita untuk bercakap kita sabar. Tapi ada cara dan teknik dia dan situasi dia. Kita sekarang, bila cakap kita bersabar, kita tak membantu pun sebenarnya. Alright? So, untuk berjalan lebih selamat, aku rasa aku faham apa yang kau hadapi. Bermain dengan pemikiran dia juga. Yes. Dia cakap, aku faham perasaan kau. Kita faham kebangsaan orang. To be honest, kita sendiri kita pun kita tak faham walaupun kita dah berumur 40 tahun, 50 tahun. Masih lagi memahami diri sendiri. Alright? So, kita kata macam, aku rasa aku faham perasaan kau. Mungkin kau boleh call talian sekian, bagi alternatif supaya dia nampak kita mendengar, kita cuba faham. Alright, kita cuba faham dan kita bagi alternatif. Itu pandangan baik. Pandangan baik ni bukan you boleh bagi nasihat yang baik, tak. Mendengar. Dan you cuba bagi alternatif yang baik tanpa menggunakan perkataan yang kadang-kadang dia sangat sensitif untuk orang tu terima. Orang tengah marah, sangat sensitif, ya. Betul. Yes. Dia pun tak apa sedar pun kalau ada marah kita pun kita pun. Yes kan. Ini adalah talian yang Puan Suraya kongsikan kepada kita, talian psikososial COVID-19. Ada banyak nombor telefon di situ. Anda boleh capai mana-mana talian. Ini kerjasama dan juga banyak sebenarnya talian-talian kasih misalnya 15999 yang anda boleh hubungi. Baik Puan, kita berada di minit-minit terakhir ini, mungkin Puan boleh rumuskan secara jelasnya untuk kita faham bahawa pentingnya strategi yang jelas, lengkap dan juga konkret untuk kita keluar daripada tekanan ni. Okey, baik. Terima kasih Hafiz. Sebagai penutuplah saya kira, saya sangat menganjurkan, sangat mengajar rakyat Malaysia yang mana kita dah kenal pasti keadaan kesihatan mental kita tidak stabil, seek help, dapatkan bantuan yang sepatutnya. Sebab sekarang kita dapat banyak panggilan-panggilan, ada banyak platform untuk membantu diri sendiri sebenarnya. Okey, satu. Dan yang kedua, memang ada stigma, perasaan malu, takut of rejection kan bila kita seek help. Fikir you do you. Dan kita pun jaga kita. Alright, sebab kita nak sebab pentingnya kesihatan mental ni adalah ia memberi satu kekuatan, dia sebenarnya adalah pemangkin kepada diri you untuk bergerak untuk jadi lebih baik. Untuk you melihat diri you ke mana next. Ya. Jadi akhirnya adalah diri kita. Tak ada orang lain lagi dah. Betul. Itu dia pergangan dan juga saya fikir banyak strategi, tips dan juga perkara yang dikongsikan oleh Puan. Saya fikir tak cukup juga 1 jam ni. Kena 2 jam. Mungkin kita dah panggil lagi. Ada minta 1 jam lagi. InsyaAllah kita ada kesempatan kita akan panggil untuk kita kongsikan sebab kita menjangkakan bahawa mungkin pandemik